Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Good morning. Assalamualaikum. Tak maaf terpaksa kita buat GM. Ramai ke yang positif ni? Dah mula seorang-seorang katanya. Jaga diri, nak balik raya, masing-masing kena jaga diri ya. Okay, so hari ni kita akan masuk 8.3 which is interference of reflected light in thin films. Okay, so ni 8.3 Okay, ulang dulu sebelum ni. Semalam ada yang tanya-tanya bila nak pakai in phase, bila nak pakai anti-phase. Hari ni kita akan jumpa in phase dengan anti-phase. Sebelum ni so saya ulang. In phase, dia punya, kalau dari segi interference-nya, awak tahu dia adalah center bright. In phase ni maksudnya dia adalah no phase change lah. No phase change maksudnya first ray dengan second ray, second light, first ray dengan second ray atau first light dengan second light ni dia tak ada phase change. So dia no phase change. Maksudnya kalau ray pertama, light pertama dia adalah positive amplitude, dia light pertama, so light kedua pun positif, dia starting so light kedua pun positive amplitude. So dia macam tu. Okay, so ini adalah in phase. Dan awak tahu dia punya formula is equal to delta L nya is equal to M lambda. So anti-phase pula, anti-phase berlaku jika there is phase difference. There is phase difference. Sorry, ni sebelah habis delta L is equal to M lambda kalau dia adalah konstruktif. Delta L is equal to M plus dengan half lambda kalau ia adalah destruktif. Ini adalah in phase. Anti-phase pula, dia kalau dari phase difference lah, iaitu dia punya incident ray yang pertama dengan ray yang kedua, dia different phase. So dia pun travelling macam tu. So ni ada phase difference. Dan dia punya formula pula, kalaulah delta L untuk konstruktif is equals to M plus half lambda. Ini untuk konstruktif. Dan delta L is equals to M lambda, ini untuk destruktif. Ingat lagi tak apa yang saya ajar yang ini? Ingat, Media. Okay, good. So ini apa yang saya telah ajar yang first sekali dalam tajuk PO ini. So hari ni kita akan jumpa ni in phase dengan anti-phase. Keadaan mana. Alright. So interference of reflected light in thin films. So ini kita punya tajuk interference of reflected light in thin films. Okay. So awak kena tahu, awak punya LO, awak kena boleh identify whether ada berlaku phase change ke atau tak ada. Waktu bila reflection. Reflection sebab apa? Kat sini nanti ada dua rays. So kalaulah dia rays ini ada phase change atau tak ada phase change, kita akan menentukan dia adalah in phase ke anti-phase. Okay. So awak punya LO yang seterusnya adalah you have to describe 8 of diagram untuk berlaku interference of light in thin films. So tengok kat sini no phase change. Tengok no phase change, dia punya formula adalah 2NT is equals to M lambda. No phase change maksudnya dia adalah in phase lah. In phase.
So dia punya konstruktifnya adalah 2nt is equals to m lambda. Nanti awak nampak lah apa benda ni semua. Kalau destruktif dia adalah 2nt is equals to m plus half lambda. Sama lah macam yang ini. Kalau in phase dia adalah ni, m lambda. Kalau yang ini destruktif m plus half lambda. Ini yang sama. Kalau ada phase different maksudnya dia adalah apa? Dia adalah anti-phase. So dia punya untuk konstruktif dia akan dnt is equals to m plus half lambda, dan konstruktif m plus half lambda, destruktif adalah m lambda. Boleh? Yang itu dari segi ni je awak dah nampak kenapa formula ni macam ni. Sebab dia adalah in phase. Dan yang ini pula kenapa formula ni macam ni? Sebab dia adalah anti-phase. Boleh Itu dia punya LO. Okey tak ni? Okey. Okay, Alright. madam. So bila awak dah ada general idea, awak dah boleh faham lah apa yang saya nak ajar ni. Semua senang. Sebab general idea awak dah faham. Okay So interference, kita memang belajar sebelum ni ialah tentang interference. Syarat interference berlaku, dia mesti coherent dan itu semualah. Okay Reflected waves can change their phase. Phase ini boleh berubah lah sebenarnya. Phase ni boleh berubah disebabkan oleh distance of waves travel dengan result of reflection. So hari ni kita akan cover result of reflection. Ini. Okay. Optical path is defined as the product between distance travel by light and refractive index. Ni tak ada dengan LO. Optical path ni. Okay, now. Yang tadi saya kata, ni kita phase change due to reflection. Kenapa? Saya kata kita akan cover yang ini lah. Kita akan tengok result of reflection. Sebab berlakunya perubahan phase change tadi. Ada dua case, sama ada dia adalah in phase ke anti-phase. Okay, now kalau kita tengok, kalau syarat untuk berlaku phase change adalah kalau objek itu, cahaya itu incident daripada medium of lower refractive index, dia pergi kepada when reflected from a medium of higher refractive index. Dia akan pergi ke higher refractive index. So dia akan berlaku reflection, dan reflection dia akan berlaku pi radian phase change. Apa syarat dia untuk berlaku perubahan fasa daripada n yang kecil, dia pergi ke n yang besar, so dia akan berlaku reflection. berlaku reflection, tetapi reflection ini berlakunya pi radian phase change. Itu maksud dia. Okay, pi radian phase change. Ingat, berlaku reflection, kita cerita pasal reflection ni macam mana nak berlaku phase change? Mesti daripada incident dia daripada lower refractive index kepada higher refractive index. Itu syarat dia. Akan berlaku perubahan fasa. Okay, so analogous dia awak tengoklah kat sini, incident dia adalah incident daripada N1 yang lower refractive index. So bila dia pergi kepada higher refractive index, so berlaku reflection ini dia akan berubah fasa. Okay, so daripada yang positif yang ini dia akan ke bawah. Alright, so kalaulah incidentnya berlaku daripada light travel daripada higher refractive index and dia dua lebih besar. Okay, yang ni, so kalau tengok gambar ni dia lebih dekat lah kat sini, dia incident. Okay, so dia pergi kepada medium yang lower refractive index, kemudian dia akan berlaku reflection dia, reflection, dia no phase change. Tengok kat sini, incident dia, okay, so the reflected dia pun no phase change. So no phase change. Okay,
So itu adalah, so nak tahu, so kat sini delta V ni adalah kosong lah. Kalau yang tadi delta V ni adalah pi radian. Okay. So ingat apa syarat dia untuk berlaku ada yang pertama macam mana? N1 yang rendah, refractive index kepada N2 yang tinggi, berlaku tak phase change? Laku, madam. Berlaku, iaitu sebanyak pi radian. Kalau yang kedua iaitu N1-nya adalah refractive index-nya tinggi kepada N2-nya adalah refractive index-nya rendah, berlaku tak phase change? Tak. Tak Laku, madam. ada. Tak berlaku. No phase change. So, kalau berlaku phase change ini, so kalau ini adalah ray pertama. Kalau kita tengok ray yang kedua pula, reflected dia. Sebab syarat untuk interference berlaku mesti ada dua ray. Ray pertama dengan ray kedua. So, kita tengok So, contoh macam ni lah. So, untuk kita ini, kita bercerita tentang nak tengok interference. Tetapi, kita nak tengok cahaya dia, interference mesti ada dua cahaya. Okay. So, mesti ada dua cahaya bertembung baru berlaku interference. Okay. So, ini thin films. Thin films. Thin films ni apa? Ini adalah coating lah. Coating contohnya macam kereta kita, atasnya udara. Macam ni ni thin films. Okay, ni contoh. Ni udara, air. N1 is equals to 1. Ini air lah. Lepas tu kita coatingkan kereta kita. Namanya thin film. Ni kita cerita pasal coating. Chapter ini memang cerita pasal coating sahaja. Subtopik ini. Cerita pasal coating. Bawah daripada kereta kita adalah, bawah daripada kita punya coating adalah kereta kita. Ini kereta kita. So maksudnya ada 3 layer. So refractive indexnya adalah berbeza. Iaitu yang pertama adalah udara. Yang kedua adalah refractive index untuk coating kita iaitu thin film kita. Yang ketiga, refractive index untuk kereta kita. Ada 3 layer berbeza. So kat sini, dia punya refractive index makin bertambah, betul tak? N1 kepada N2 bertambah, N2 kepada N3 bertambah. Ni N lah ni kata sebab thin film. So refractive index dia bertambah. Berlaku tak waktu reflection, berlaku tak phase change? Berlaku tak? Berlaku. Okay, awak tengok kita cerita pasal yang reflected yang reflected. Sebenarnya cahaya ni apa yang berlaku? Okay, so cahaya kena, cahaya daripada udara ni. Tengok so cahaya daripada udara. Cahaya kena dekat sini udara. So dia lalu dekat thin film yang ini. So dia akan refractive index bertambah. So maksudnya berlaku refraction dekat sini. Awak dah belajar refraction. Dalam masa yang sama berlaku reflection. Saya kata kita ni cerita pasal reflection. Reflection ini daripada N1 kepada N1 kepada 1.5 so berlaku sebanyak pi radian phase change. Betul tak? Untuk reflection dia. Okay, untuk reflection dia. Okay, itu awak dah faham. Okay, dan masa yang sama cahaya yang ini yang masuk reflected ni tadi, dia sampai dekat surface yang kedua. Berlaku refraction ke bawah, tak ada masalah. Memang awak tahu different dia punya density, different refractive index, berlaku refraction. Tetapi dalam masa yang sama, cahaya yang B ini juga yang tembus, dia satu cahaya yang tembus ni tadi, dia berlaku reflection. Tetapi reflection dia ni refractive index daripada 1.5 kepada 3.5. So, berlaku tak phase change untuk cahaya kedua? Berlaku. Iaitu pi radian phase change. So, sekarang kita nak cerita pasal interference. Interference mesti berlaku daripada dua cahaya, iaitu ray 1 dengan ray 2. Ray 1 dengan ray 2 sekarang kedua-duanya berlaku pi radian phase change. So delta V saya iaitu pi tolak dengan pi. Berapakah delta V saya? So. Adakah ini in phase ke anti phase? Anti-phase. Salah, dia adalah
in phase. Kenapa? Delta V-nya adalah kosong. Cahaya dia berlaku perubahan pi radian. Ini pun pi radian. Maksudnya starting dia dua-dua pada pi radian. Faham tak? Starting dua-dua pada pi radian. So delta V-nya adalah kosong. So dia adalah in phase. Faham tak? Apa tadi in phase? Faham, Kalau Madam. kalau dua-dua cahaya ni adalah starting pada tempat yang sama. Kalau ini pi radian, maksudnya mungkin pi macam ni pi. So dia startingnya adalah di sini. Tapi cahaya yang kedua pun starting di sini. Adakah dia in phase? Yes, dia in phase. Faham? Faham tak? Faham. Ada soalan tak? Memang berlaku perubahan phase change. Tetapi kedua-duanya sebab dia adalah refractive index dia daripada, maksudnya dia ada 3 layer, 1 kepada 1.5 kepada 3.5. Maksudnya refractive indexnya semakin menaik, berlaku phase change iaitu pi radian, tapi kedua-dua cahaya berlaku phase change. Untuk berlaku interference mesti ada cahaya satu dengan cahaya dua, tetapi dia start pada pi radian punya tempat. So maksudnya dia punya delta V-nya adalah kosong, so therefore dia adalah in phase. So bila dia in phase, tengok dia punya phase difference dia adalah kosong. Maksudnya dia adalah in phase. Walaupun dua-duanya berlaku pi radian. Ini pun ray 1 berlaku pi radian phase change. Ray 2 berlaku pi radian phase change. Tetapi dia punya delta V adalah is equals to 0. So meaning that dia adalah in phase. Faham tak? Faham. Faham. So figure ni awak kena betul-betul faham ya. Kalau awak nanti kena explain, so ni figure ni awak kena tahulah. Kita cerita pasal reflection. Kita nak cahaya yang reflect ini yang kita interferencekan. Alright, so kita tengok. So bila dia adalah in phase, of course lah constructive interference-nya, kita cerita pasal apa tadi? Kita nak cerita pasal thin film. Thin film. Thin film maksudnya lapisan yang kita coatingkan ke atas material kita. So ini apa? Dua NT. N adalah N siapa? N yang mana? Awak jangan ambil N yang 3.5. Kita cerita pasal apa? Film kan? So kita wajib ambil film kita adalah 1.5. N yang ini adalah N film kita. N dia adalah N film. Okay. M ini adalah, okay, so M awak tahulah yang pertama, dia punya coating dia, M dia yang macam kita tengok apa yang table tu lah, so awak tahu kan, daripada tengah tu M1, 2, 3, tu M lah. Okay, lambda wavelength dia, T adalah apa? T adalah thickness. Thickness siapa? Thickness thin film. Awak ingat ini adalah subtopik tentang thin film. So N adalah refractive index untuk film kita, T adalah thickness untuk thin film kita. Berapa tebal kita nak layerkan film kita dekat bahan kita. Berapa tebal kita nak layerkan thin film dekat kereta. Berapa tebal kita nak coatingkan film dekat kita punya kamera. Itu contoh. So kita cerita pasal film. Okay, destructive interference adalah of course dia punya formula M plus half lambda. Again, N dia ialah refractive index untuk film, T adalah thickness untuk thin film kita. Apa maksud destructive interference dan constructive interference? Nanti kita tengok dalam soalan. So kalau cahaya itu, okay, cahaya itu dia, tengok nanti dia adalah, okay, yang ini in phase adalah non-reflective coating. Bila dia kata non-reflective, ini adalah in phase. In phase. Ni oil film and water, nanti awak tengok, kita akan nampak dia adalah, awak daripada soalan awak tahu dia adalah in phase ke dia anti phase.
Apa syarat in phase tadi? Syaratnya adalah N dia, N1 lebih besar daripada N2, sorry. N3 lebih besar daripada N2, lebih besar daripada N1. Maksudnya N dia semakin bertambah, meningkat. So ini akan berlaku in phase. Now kita tengok kes yang kedua. Now, kalau kita coating, ini coating macam ini contohnya adalah bubble lah, bubble. So bubble, kita ada bubble. Ni dekat kita punya permukaan basin kita, contoh lah, ni bubble. Sabun. Okay, ni air. Ini adalah bubble ni. Ini adalah thin film kita yang kita panggil sebagai bubble. So bawah daripada bubble ni apa? Dia adalah air semula, betul tak? So dia punya refractive index yang pertama adalah 1. Ini adalah N dia adalah thin film kita, iaitu thickness kita punya bubble tadi, dan bawah daripada thin film ni adalah air. So untuk cahaya yang pertama, okay, again kita tengok cahaya pertama A daripada sini masuk kena pada kita punya thin film, daripada 1 kepada 1.33 refractive index dia bertambah. So berlaku phase change, pi radian phase change. Itu tak ada masalah, sama macam yang tadi. Kemudian cahaya ni akan terus, dia akan refract kena pada lapisan yang kedua, iaitu udara kita. Dia refractive index dia adalah 1, change semula. So yang cahaya ini akan reflect. Bila reflect, so ni akan reflect kat sini. Cahaya kedua ini, dia tidak ada phase change. Sebab apa? Sebab N kedua dia lebih kecil daripada N pertama. Ingat tadi saya kata untuk phase change, yang itu. Mesti ada refractive indexnya lebih besar. Yang ini lebih kecil, jadi tidak ada phase change. No phase change. Jadi, ray 1 ini berlaku pi radian phase change. What about ray 2? Ray 2 tak ada phase change. Bila tak ada phase change, dia punya delta V-nya adalah sebanyak pi radian. So ini bermaksud untuk kes ini dia adalah anti-phase. Faham tak? Faham. Okay, very good. So bila anti-phase, constructive interference-nya adalah 2nt is equals to n plus half lambda lah. Untuk konstruktif, untuk destruktif adalah 2nt is equals to m lambda. Again, n ialah siapa? Refractive index untuk siapa? Thin film tu. Thin film. T adalah apa? Thickness film Thickness tu. untuk, yes, thickness film tu. Understand? Yes. Yes, so ini adalah, contohnya adalah soap bubbles dengan reflective coating. Reflective coating, awak ingat dia adalah anti-phase. Right? No, kita tengok, okay, so kita tengok example. Now, kalau dia tak bagilah, contoh ni dia tak bagilah, ni figure ni tak ada. Okay, a non-reflective coating, non-reflective, kalau awak tak hafal tak ada masalah, awak tahu dah sebenarnya dia adalah in phase. Refractive index dia adalah 1.38. Covers a camera lens, refractive index is 1.52. So awak tahu dia adalah 1.38, bawah dia 1.52, atas dia mestilah 1 sebab dia daripada udara. So refractive index dia awak nampak dia bertambah. So ini awak tahu dia adalah case in phase. Nak confirm dah tahu. The coating prevent reflection. Coating prevent reflection. Maksudnya bila dia perkataan prevent reflection, awak kena faham dia adalah anti-phase dah settle Ini adalah anti-phase. Macam mana awak tahu dia in phase dengan in phase awak dah settle sebabnya awak tahu dia punya N nya bertambah. So sekarang in phase pula ada dua, iaitu mesti konstruktif dengan destruktif. So macam mana awak nak tahu dia adalah konstruktif ke destruktif? Apa perkataan yang menandakan dia adalah konstruktif ke destruktif?
Apa perkataan dia? Prevent reflection, maksudnya dia adalah konstruktif ke destruktif? Konstruktif. Kalau perkataan prevent, dia adalah destructive. Faham? Boleh? Destructive. So, untuk formula ni destructive adalah 2NT is equals to M plus half lambda. 2NT kan? 2NT ke NT? 2NT. N plus half lambda. Destructive kan? Kenapa? Perkataan saya adalah prevent reflection. Ini case apa? Case dia lah case in phase. Macam mana awak tahu in phase? Sebab dia punya refractive index ni bertambah. So kita tahu dia in phase. Bila in phase, kita tahu dia ada dua case. Sama ada konstruktif atau destruktif. Macam mana awak nak tahu konstruktif atau destruktif? Awak tengok perkataan dia adalah prevent reflection. So ini adalah destruktif. So formula dia apa? Formula dia yang ni. Okay. So dia dah bagi. N ni kita nak ambil yang mana? Yang mana satu? Adakah 138 atau 152? 138. Yes, 138. Okay. And dia bagi wavelength dia dah bagi 565. The coating prevent reflection of yellow green light of wavelength in vacuum 5565 nanometer. Determine the minimum non-zero thickness. Maksudnya dia nak apa ni? Dalam equation ni dia nak yang mana? Yes, dia nak T. T yang minimum. Maksudnya yang paling kecil. Minimum paling kecil M berapa? M dia berapa? M yang paling kecil adalah 0 lah. So lambda dah bagi dalam equation. M awak tahu kosong. T awak nak cari. N dah ada. So boleh tak awak cari dia punya thickness? Yes, boleh. Daripada soalan awak kena kenal pasti yang mana satu. Faham tak ni? Faham. So tengok so kita masukkan. So M yang paling kecil adalah kosong. So masukkan T minimum kita nak cari. N mesti masuk 138 sebab kita cerita pasal coating. So kita dapat jawapannya adalah 102 nanometer untuk kita punya coating. Dia punya ketebalan coating wajib ada. Paling nipis ini ketebalan dia. Alright. Now, kita tengok soalan seterusnya. Okay, white light is incident on the soap film of refractive index 1.3. Okay, the reflected light looks bluish. Okay, now soalan dia kita dah tengok kat sini. So, kita tahu soap. So, soap adalah, ni adalah 1, ni adalah 1.3, ni adalah 1. So, case ini adalah in phase ke anti-phase? Anti-phase. Anti-phase. So anti-phase pula ada dua, iaitu yang pertama konstruktif dengan destruktif. Okay, settle. Itu awak kena faham. Now, the reflected light looks bluish because the red light of the wavelength is absent in the reflection. So dia adalah konstruktif ke destruktif? Destruktif. Kenapa awak kata destruktif? Sebab dia absent in the reflection. Yes, absent in the reflection perkataan tu kita tahu dia adalah destruktif. Untuk destruktif, apa formula dia untuk anti-phase? 2NT is equals to? M lambda. Very good, M lambda. Now, state the condition for destructive. So, destructive inilah 2NT is equal to M lambda. So, the soalan dia, what is the minimum thickness of the soap film? So, T saya T berapa?
berapa? 1.3. Sorry, T. Sorry, patutlah. Okay, N saya adalah berapa? 1.3. 1.3. T saya nak cari sebab soalan dia tanya minimum thickness. M saya yang minimum. M saya yang minimum berapa? Ada Satu. mana boleh kosong. Kalau kosong macam mana nak cari berapa thickness dia? So berapa yang minimum? Satu. Yes, 1. So lambda dah ada. Right, so kita je lah masuk. So dapat ni M ni adalah 1. So kita dapat 258 nanometer. Faham? Faham. Okay, now. Saya habis dah lah ni sebenarnya apa yang saya nak ajar. Saya tak nak masuk